first of all, mula-mula terima kasih. Salam sejahtera, selamat tengah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Waalaikumsalam warahmatullahi. kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk subjek hari ini. Seperti yang kita tahu, ini new normal kita. Mungkin ini second semester tuan-puan berada di UUM PACE, this is my tahun ke-2, semester ke-7 ke ke-8 saya berada dengan PACE. Saya mengajar sebagai pensyarah separuh masa dengan PACE. Okey, untuk makluman, kalau siapa yang tidak bercakap mungkin boleh mute you punya mic. Kamera saya suka untuk kalau ada orang buka baguslah, so that saya nampaklah ada orang. Hai Bidayah, saya nampak you punya chat. At least saya nampak ada orang waktu saya bercakap kan. Ya, hai Siti Nazira. Okay, Nurul Hanis, tolong close you punya mic. Mute. Bukan close, mute you punya mic. Kalau tak, saya akan dengar semua nanti anak-anak bercakap kat belakang. Nurul Hanis boleh dengar saya tak? 274558 Nurul Hanis Yuslina. Okay, thank you. Okay, sepatutnya ini benda yang biasa saya buatlah dalam kelas sebelum kita mula untuk course outline. Ya, ada nak cakap apa-apa? Tadi dah okey Nurul Hanis, I nampak you dah mute. Oh, I boleh tolong mute untuk you. Okay. Okay, sebelum kita mula dengan perancangan akademik, mungkin saya boleh kenalkan diri saya dululah. Ini saya punya phone number, saya rasa tuan-puan pun dah ada melalui WhatsApp group. Waalaikumsalam, ya Firdaus Hassan, thank you. Email saya najminuji@gmail.com, mungkin tuan-puan perlukan ini untuk sebelum menghantar assignment ke, nak semakan ke apa, ataupun official email saya muhammadnurnajmi@uitm.edu.my. Okay, saya dua-dua boleh sebab dua-dua menggunakan domain Gmail sekarang. UITM pun memang guna domain Gmail. Okay, and then sedikit latar belakang tentang diri saya. Itu nama penuh saya. Saya harap tuan-puan meletakkan nama yang betul lah di cover page assignment nanti. Setiap tugasan yang dihantar melalui online pun, melalui online learning UUM sekalipun, perlu ada cover page. Okay, supaya mudah di pihak saya untuk identify tugasan tuan-puan itu oleh siapa, betul ke subjek saya. Sebab kadang-kadang ada tendency untuk tersilap attach assignment. So, untuk elak benda tu berlaku, biar bermula dengan cover page sampailah ke references, rujukan. Okay, saya merupakan salah seorang pensyarah perhubungan awam, PR, secara sepenuh masa, full time di UITM Shah Alam. Faculty of Communication and Media Studies, Mascom UITM. Before this, saya merupakan pelajar UITM juga. Saya buat degree saya di UITM dan saya buat saya punya first master dekat UITM juga, Master of Mass Communication, iaitu secara separuh masa, dan pagi bekerja sama macam tuan-puan lah. Selamat petang, Francis. Okay. Belajar separuh masa tapi saya buat master lah masa tu. And then my second master secara sepenuh masa, which is I receive beasiswa daripada UITM untuk tenaga pengajar muda. Saya buat second master, Master of Social Sciences and Humanities di Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Okay. And then before this, I'm working with Ministry of Home Affairs. Saya bekerja di Kementerian Dalam Negeri sebagai salah seorang PRO di KDN. Okay. Mungkin ada yang polis dalam ni, ada yang kerja dengan KDN ke. Okay. Tapi specifically saya attach dengan agensi anti dan kebangsaan lah. I'm doing PR banyak kepada National Anti-Drugs Agency.
Okay, this is a few article journals yang saya ingin tunjuk contoh pada tuan-puan, sebab ada tugasan yang tuan-puan perlu lakukan ialah journal review. Okay, makalah article journal. Okay, ini merupakan jurnal yang saya terbitkanlah bersama dengan kawan-kawan dan juga pensyarah saya di UKM. Saya banyak buat kajian tentang pendidikan tentang perhubungan awam sebab itu saya punya bidang. Bidang yang lebih spesifik ialah tentang perhubungan awam dalam kerajaan dan juga politik. Okay. So at the same time, saya kena belajar teori komunikasi lah. Bila kita nak buat penyelidikan, bidang social sciences ni, science social, business ke, tuan-puan ni kebanyakannya BA, business admin. Waalaikumsalam, Hairul Naim. Ataupun BCom, mungkin campur, ada BBA, ada BCom, ada Public Management, BPM kan. So basically semuanya kita letakkan sebagai pengurusan dan perniagaan dan juga bidang sains sosial. Jadi teori-teori yang kita akan belajar mungkin boleh digunakan oleh tuan-puan lah untuk memahami dengan lebih mendalam. So ini antara jurnal yang saya terbitkan, Communication Technology. Okay. Dan apa seterusnya, saya sama dengan tuan-puan, saya tengah belajar lagi juga. Saya buat PhD secara separuh masa di UKM, sama tuan-puan separuh masa, part-time student. Saya juga part-time student, but I'm doing PhD, tak ada kelas lah. Kebanyakannya semua dalam bentuk research. Saya punya topik adalah the impact of online public relations to the sustainability of corporate communication in Malaysia. Okay. Itu serba sedikit tentang diri saya. Kemudian kalau ada apa-apa persoalan, pertanyaan boleh tanya. Siapa nak bercakap boleh on mic. Okay, kita walaupun ini dalam bentuk digital learning, online learning, saya cuba terapkan vibe macam kita dalam kelas lah. Sebab stres sebenarnya. Saya dah berhadapan dengan situasi ini untuk 2 bulan yang lepas lagi kan. Sebab saya kena mengajar student UiTM. Boleh katakan setiap hari ada online kelas. Jadi macam sewil pun ada jugalah bercakap dengan laptop. Which is saya pun tak nampak orang yang boleh bagi feedback dekat saya kan. So anytime if tuan-puan nak bagi sebarang feedback, it's my pleasure lah untuk saya lihat apa yang tuan-puan ingin sampaikan. Mungkin saya boleh tengok chat sikit. Okay, hi Nazira, Falizora, Amir, Firdaus, Effendi. Waalaikumsalam, Hairul Naim, Saiful. Okay. So itu sahaja setakat ini, sedikit sebanyak tentang diri saya. Saya akan share konten yang lain pula. Yang ini kita stop dulu. Okay. Kemudian kita akan tengok perancangan akademik. Saya akan tunjuk perancangan akademik dekat sini. Gelap. Gelap dah? Baru nampak muka sendiri. baru nampak muka sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encik Zami, Istana Budaya. Wow, ada orang Istana Budaya Encik Zam. Oh, ni kita punya kelas rap ke? Kita punya ketua kelas ke? Bidang terjun. Yang menjemput saya untuk masuk ke dalam grup kan? Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Encik Zam. Betul. Terima kasih banyak-banyak. Saya suka efektif grup ni kerana terus buat WhatsApp group, senang untuk kita communicate kan. So tak perlu nak masuk penghulu. So tak perlu nak pening sebab sebenarnya dalam grup pensyarah ramai yang pening yang tak boleh nak communicate dengan student. So saya kategori sebagai bertuah lah. Tiba-tiba di pagi hari dapat jemputan pada Cik Zam untuk masuk WhatsApp group. So memudahkan urusan kita semua. Urusan tuan-tuan dan juga urusan saya.
Boleh dengar ke saya bercakap ke lagging? Boleh. Okay. Okey Boleh. Boleh, Boleh. boleh. Okey, alhamdulillah. Clear. Okey, Ya, jelas. lega. Jelas. Ada Clear. Okey, alhamdulillah. Okey, untuk SCCE 1023 Teori Komunikasi Group D, which is Group C akan dihandle oleh Encik Syah Alwi, saya Group D. Pensyarah yang bertanggungjawab di UUM Sintuk ialah Hafiz. Nak share konten apa Hafiz? Tak apa, saya decline dulu Mungkin tersilap tekan. Okey, oleh Dr. Zuhairi, merupakan pensyarah yang bertanggungjawab sebagai pensyarah sumber ataupun resource person untuk subjek ini, penyelaras bagi subjek ini. Okey, subjek ni 3 jam kredit, 3 credit hours. Tujuan dia untuk tentang teori, komunikasi, pembentukan perkembangan teori, konsep komunikasi. Tuan-puan dah ambil pengantar komunikasi. Betul? sudah. Jadi saya dah dapat A dah semua kot. Alhamdulillah. Lulus adanya lah. Lulus adanya. Okey lah tu. Belajar separuh masa kan. Ya. Bukan senang. Okey, siapa yang bingit tu? Bagi lulus adanya lah ni. InsyaAllah. Kalau Kalau lulus dapat A pun berjadilah Prof. Ya, insyaAllah. Baguslah, dia target nak dapat A. Dia Sapuan best student, Cik Nazmi. Oh, ya ke? Alhamdulillah. Ha? Ya, rasa dia ngajak kita ni. Ya ke? Ni tuan kat office ni, siapa yang tak bercakap boleh mute dulu mic kalau tidak nanti akan dengar bingit sebab kita berebut nak channel tu. Okey, bincang tentang jenis teori, asas dalam komunikasi memang sangat asas. Saya rasa tuan-puan belajar dalam 14 teori je. Okey, tumpuan akan turut diberikan kepada teori komunikasi, interpersonal. Masih ingat ke interpersonal tu apa? Belajar dalam pengantar kan? Mungkin boleh refresh nanti. Kelompok organisasi, masyarakat dan teknologi. Okey. Secara keseluruhan, kursus ini mendedahkan pelajar tentang pembentukan, perubahan dan perkembangan teori komunikasi. Okay. At the end of the subject, tuan-puan boleh memahami konsep komunikasi dengan tumpuan bidang-bidang komunikasi kemanusiaan. Human communication. Sebab tu saya kata walaupun tuan-puan business admin ke, public management ke, com ke, semuanya akan berurusan dengan manusia, dengan human. And then memahami model dan juga teori komunikasi, apa itu model, apa itu teori, and memahami konsep teori dan model komunikasi serta kaitannya dengan masyarakat. Dan mungkin saya boleh tambah lagi macam mana tuan-puan boleh aplikasi dalam kehidupan seharian from your observation, apa yang tuan-puan nampak dan lihatlah. Okey, hari ini untuk pertemuan pertama 16 Mei, Hari Guru Hari Guru hari ni, tuan-puan start mula kuliah tentang pengenalan takrif komunikasi, sejarah ilmu komunikasi, komunikasi sebagai disiplin sains social sciences. So komunikasi ni dia bukan satu bidang yang berdiri sendiri, dia satu bidang terbitan sebenarnya daripada sains sosial. Terima kasih Nur Haizat, Happy Teachers Day, selamat Hari Guru Cik Nazmi. Thank you Siti Raihan. Nanti saya akan tengok dekat chat, kalau ada soalan pun boleh tanya dekat situ juga. Okay. And then saya akan terangkan tentang teori itu sendiri. Terima kasih Syarul Nizam. Apa itu teori, perbandingan teori, model dan konsep dan juga seterusnya fungsi-fungsi teori. Okay. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yang saya akan share hari ini untuk pertemuan pertama, kita tak buat 4 jam lah kot. Ada nak kelas 4 jam ke? Nak kelas berapa jam hari ni? Kang ada tak makan makanan buka puasa hari ni, duduk mengadap depan laptop. Kalau boleh habis cepat nak masak. Kita tanya Kena masak ni, nak buka puasa ni. Pagi tadi kelas sejam je. Lecturer terkeluar sendiri. Kita okey je. Dia buat tertekan.
Azmi baik je kan, macam handsome kan. Mungkin awal tulis. Macam Lebih Faris. Jack lebih. macam handsome macam je, dia bukan betul, dia macam baru. Okay, tak apa. Itu pujian tak ikhlas tu. Itulah, dia bukan betul-betul, dia macam je. Okay, sekejap saya tengok dekat chat. Thank you. Anis memang suka masak pun. Oh, ramai yang suka masak. Thank you siapa yang wish hari guru. Okay, and then saya akan share tentang pendekatan structuralism, functionalism, critical dan juga budaya. Okay, pertemuan kedua nanti saya akan set balik meeting kita dalam saya akan share dalam WhatsApp lah, senang. Konsep komunikasi, model-model asas, and then juga kita akan masuk teori komunikasi, teori asas komunikasi yang ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teori yang pertama. Kemudian pertemuan ketiga, interpersonal communication theory, yang ada lebih kurang 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lebih kurang 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 teori. Sorry, 14. 26 teori tuan-puan akan belajar dalam subjek ni lah. Waalaikumsalam, Arif Ashraf. Okay, welcome to the group. Okay, habis pertemuan ketiga dan keempat, teori komunikasi pembangunan. Kemudian teori teknologi komunikasi. Okay, dan kalau tuan-puan perasan dekat catatan tu dah ada perkara-perkara yang tuan-puan perlu buat. Contohnya pada pertemuan keempat, ada submission. Kita ada quiz dan juga serahan tugasan. Okay, penilaian khusus, quiz 30%. Agak banyak quiz. Individu tuan-puan kena buat video. Video ada penerangan nanti. Kumpulan 20% dan ada final exam 40%. Kuis 1 akan diadakan pada kuliah yang keempat. Nanti kita akan buat secara online juga. Mungkin saya akan share di Google. Nanti tuan-puan hanya jawablah. Soalan dia semuanya MCQ, multiple choice question. ABCD je. Senang je kan? Jawapan dia kalau tak A, B, kalau tak B, C, kalau tak C, D. So pilih sahaja. Jawapan dah ada kat situ. Betul. Senang kan? Berapa soalan tu tuan? Kalau 30% biasanya kita akan buat 30 soalan. Okay. Satu soalan, satu markah. Kalau bagi jawapan kerik soalan tu senang sikit. Kalau bagi soalan tu jawapan tu sakit. Saya lebih suka kalau tuan-puan boleh buat soalan. Senang sikit saya. Saya pening juga nak buat soalan sebenarnya. Tapi soalan bukan saya buat. Dr. Zuhairi buat. Soalan akan di-standardize seluruh Malaysia. Okay? Tapi tak apa, insyaAllah tuan-puan semua boleh jawab. Biasanya yang kelas saya ni semua carry mark 50 ke atas je sedang risau. Alhamdulillah. Terima kasih, Cik. Sama-sama. Okay. Tegasan. Sejuk hati. Yang ini Walaupun kehausan air. Kan. Sejuk tekak kan. Sejuk. Itulah. Buat soalan sendiri, jawab sendiri. Boleh cuba tu. Cik Haizat nanti try buat. Alhamdulillah. Okay, tugasan individu. Tuan-tuan kena pilih satu teori yang berkaitan dengan yang ada dalam perancangan akademik lah. Okay, and then perlu mengaplikasi ilmu dan kemahiran yang diperolehi menerusi kursus ini dalam tugasan tuan-puan. Penilaian ke atas tugasan ini akan dilakukan berdasarkan penerangan, okay, explanation through video itu kepada perkara-perkara yang anda perlu kemukakan dalam bentuk video yang berdurasi 3 hingga 4 minit je. Tak lama kan? 3 minutes minimum, 4 minutes maximum. Cakap tentang satu teori. Untuk melihat kefahaman lah tentang satu teori itu. Apa yang tuan-puan perlu cakap? Mungkin nak buat TikTok ke, nak buat dekat mana-mana apps. Mungkin ada yang social media Insta famous ke kan. Boleh share lah dalam social media.
Okey, berikut perkara yang perlu diterangkan dalam teori bagi video bagi tugasan ini. Pertama, pengenalan teori, kepentingan teori kepada tuan-puan, bagaimana anda menggunakan teori tersebut dalam kehidupan seharian, sebab nanti saya akan terangkan apa kaitan-kaitan teori itu. So bila saya explain tu, kalau berminat dengan teori tu, terus capture dan cuba tanya sebanyak mungkin dekat saya untuk tuan-puan boleh buat penerangan melalui video. Okay? Nak cakap baru on mic, dah cakap off balik ya kawan-kawan. Betul. Thank you Cik Zam. Okay, and then rumusan keseluruhan 1 markah. Okay, settle. Untuk 10%. Tugasan dalam bentuk video. Okay, muat naik ke dalam YouTube. Selewat-lewatnya pertemuan keempat. So, lama lagi lah. Okay. Mohon mengambil perhatian semasa memuat naik video. Ni ada tajuk video, teori komunikasi UUM, pusat PJJ, mana siapa baru masuk ni? Siapa ni? Siapa yang Encik Cyberlinus? Tolong mute mic. Mute mic. Tak apa, saya dah tolong mute untuk dia. Okay. Siapa yang first time pakai ni, Cik? Tak apa. Saya pun faham. Sebab tu saya cakap, kita cuba untuk familiarize sistem ni. Jangan risau. Okay, tajuk video, Pusat PJJ Kuala Lumpur, nama teori apa, contoh teori komunikasi, UUMKL buat Kuala Lumpur lah, teori apa penyuburan. Okay, video description, mohon masukkan nama dan juga nombor matrik. Okay. Yang kedua, tugasan kumpulan, 20%. Berapa orang tadi dah ada Cik Zam tanya berapa orang kan. So setakat ni kita dalam petang ni ada 68 orang. Selalunya tuan-puan punya group assignment berapa orang untuk kumpulan? 5. Okay, kalau kebanyakannya bersetuju untuk buat 5 orang. Selalunya 6. Last time 6. 5 hingga 6 orang lah. Boleh? 5. Kalau 4, 4 tak pernah. kalau 4 pun boleh lah. 4, 5, 6. 4, 5, Sebab depends on berapa orang yang dalam kelas cik ni kan. Ya, betul. Sebab the last time kami semua 6 dengan 5 saja, tak ada 4 lagi. Oh, ya ke? So kalau yang bersetuju untuk nak buat 5-6 orang, saya okey je. Dan nanti kalau tinggal balance, kalau tinggal 4 orang, boleh buat 4 orang lah. Kalau tak, cuba cukupkan 5 hingga 6 orang. Boleh? Saya bagi. Dia kalau ikutkan dah ada grup dah, Cik. Yang daripada SEM 1, SEM 2 punya grup dulu kan. So, paling maksimum rasa 7 tak silap. Ada yang sampai 7 lah. Maksimum lah. Oi, banyak juga 7 orang tu. Saya rasa saya letak sampai 6 je lah kot. Sampai 6 tu okey lah. Sebab saya takut nanti. Sebab ada yang grup pergi ke grup C. Ada kumpulan, ada yang kawan dia pergi ke grup C. Jadi boleh cuba untuk join dengan yang siapa dalam grup D lah. Sebab saya pun tak pasti macam mana proses pendaftaran tuan-puan yang meletakkan tuan-puan di grup C ataupun D. Dia ada yang separuhnya daripada grup D, dia yang sendiri mohon untuk tukar ke grup C. C. So itu yang jadi kucak kacir. Kalau ikut UUM letak, tak ada masalah dah. Dia orang pergi keluar, jadi masalah lah. Berterabur lah jadi. Tak konsisten. Tak boleh macam tu lah, susah. Nanti tuan-puan sendiri yang confused sebenarnya. Dan kami pensyarah ni, kami buat kerja berdasarkan nama yang didaftarkan di dalam sistem. So apa markah untuk di-key in, saya semuanya menggunakan sistem. Maksudnya grup, ya betul Adila, grup untuk video. Video individu Adila. Sekarang ni kita dah beralih di buat artikel jurnal, analisis artikel jurnal. Video, jangan salah faham, is individu ya. Kenapa saya dengan Dr. Zuhairi decided untuk buat individu, sebab tuan-tuan susah nak berjumpa satu sama lain. Sebab tu ada yang pandai editing okey lah.
So those yang tak pandai editing mungkin lebih senang untuk buat individu video. Record 4 minit, cakap, and then save, and then upload je dalam YouTube. Okay? Okay, ini analisis artikel jurnal group macam saya sebut tadi. Cik, kita guna platform OL kan Cik? Untuk video saya tak nak menyusahkan tuan puan sebab ada kadang-kadang video tak berapa nak support dimasukkan ke dalam OL. Yang lain semua saya akan gunakan online learning UUM. Lepas ni discussion. So takkan ada guna email ataupun ni lah. Aku dulu aku dah lah. Semua masuk rekod mu dah. Apa ni? Siapa tengah bercakap ni? Sekejap. Kejap, saya tak jumpa dah mana dia cakap. Kita sama langsung lah kita coba tu. Okey, untuk jawab soalan tadi, untuk video sahaja masuk YouTube, untuk assignment yang group ni akan masuk ke dalam online learning. Saya akan sediakan satu ruang untuk tuan puan upload ke dalam online learning UUM. Okey? Siti Nazrah, untuk tugas individu itu boleh kita lakukan lakonan pada masa kita kuliahnya. Ya betul, lagi bagus. Buat lakonan lagi bagus. Maksudnya ada orang tolong puan untuk buat lakonan, okey tak ada masalah. Bergantung kepada kreativiti masing-masing. Ya betul. Yes. Boleh tengok dalam YouTube ada dia punya contoh video UUM punya assignment. Yes. Sini aja tu. Ya betul. Saya dah mengajar paper ni dah kali ke-5 kali ke-6 biasanya memang ada video je. Sebab seronok sikit buat assignment video-video ni kan. Asyik nak menaik je. Boleh TikTok. Boleh TikTok, betul. Okey. Kita sambung tema artikel berkenaan tajuk video tu saya confuse. Tajuk itu berdasarkan nama teori yang ada di dalam perancangan akademik. Okey, saya tunjuk contoh Macam dekat sini tulis teori penyuburan kan. Nanti kan saya akan ajar dalam online, secara dekat sini saya akan ajar. Okey, di sini bermulanya saya akan buat perkongsian tentang teori-teori yang ada. Teori ni nanti saya start lecture mungkin APAD lebih faham kot sebab nama dekat sini APAD 268770. Kita tak start kelas lagi, APAD confuse sikit lah kot. Nanti teori informasi tu macam mana, teori perantaraan makna macam mana, okey? Itulah dinamakan sebagai tajuk kepada video yang APAD buat tu. Oh, okey. Clear. Okey. Pilih salah satu teori komunikasi. Ya, betul. Pilih salah satu teori je, Pak. Alright. Thank you. Terangkan, buat rumusan, lakonkan adaptasi pada kehidupan seharian. Ya, betul. Base perkara inilah yang saya cakap tadi. Okey, tuan mungkin apa boleh start dengan pengenalan teori ini. Teori ini dihasilkan oleh Najmi tahun 2020. Najmi telah laksanakan teori ini daripada kajian apa-apa. Itu satu markah. Okey. Apakah kepentingan teori ini? Teori ini penting kerana bla 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 bla. Okey. Macam mana untuk kita nak memahami teori dalam kehidupan? Bagi saya, teori ini apa-apa-apa. Okay, sebagai rumusan, teori ini apa-apa-apa. Okey. 3 minit. Okay, clear. Clear. Terima kasih. Cik, tajuk dia tu ikut yang nombor ke ataupun dalam pecahan daripada nombor 7 atau nombor 6? Macam mana Azrul? Tajuk dia tu yang untuk dipilih tu kan nombor 6 kan bawah nombor 6 tu banyak pecahan-pecahan dia kan? Ikut pecahan tu kan? Oh ya, okey. Spesifik daripada teori apa yang tuan-puan buat. Oh. Nanti saya akan terangkan dia secara besar, dia punya ibu, and then kenapa dia ada anak dia. Pecahan-pecahan dia tu kenapa. Okey. Agenda setting, spiral of silence, okey. Kemudian untuk grup tema yang terkandung dalam topik ini sesuai dijadikan panduan dalam memilih artikel. Jurnal pernah buat artikel jurnal review, mungkin ada yang pernah, ada yang tak pernah. Sebab tu sebelum tuan-puan buat assignment ini, kena hantar artikel yang ingin direview. Okey, maksudnya sekarang begini tau. Kalau tuan-puan ada 5 orang dalam satu grup, akan ada 5 artikel jurnal yang berbeza tajuk
tetapi menggunakan teori yang sama. Sebagai contoh, tuan-puan buat keputusan mengambil teori penyuburan. Okey. Ada 5 jurnal tajuk yang berbeza, tetapi di dalam jurnal itu perbincangan dia tentang teori penyuburan. Clear tak? 5 jurnal yang berbeza tetapi tentang satu teori yang sama. Ya, clear. Satu tajuk sama tapi 5 jenis jurnal. Ya, betul. 5 artikel yang 5 berbeza. artikel Ya. yang berbeza. Ya. Okey. Apa yang tuan-puan perlu review? Yang pertama, isu yang dibincangkan bagi setiap artikel. Maksudnya nanti tuan-puan dalam assignment tu buat pecahan lah. Contohnya buat nak buat daripada nama pun boleh, ataupun nak buat individu satu, I satu. Isu yang dibincangkan tentang apa? Siti Raihan apa yang tak tu, tak clear ke, tak faham? Okey, Siti Raihan macam ni. Akan ada 5 artikel yang berbeza tentang satu teori yang sama. Contohnya ambil teori penyuburan. So satu tema sahaja tetapi 5 artikel yang berbeza-beza. Kerana setiap orang tu walaupun dia group assignment tetapi setiap orang perlu buat review masing-masing, cuma dicompilekan menjadi satu isu. Biasanya kenapa saya dengan Dr. Zuhairi buat benda ni, biasanya kalau teori yang sama, isu yang dibincangkan lebih kurang je. Contohnya penyuburan tu lebih kepada media. Okey. Kemudian dapatan atau hasil kajian bagi setiap artikel tersebut. Yang ketiga, apakah persamaan dan perbezaan dia bagi setiap artikel. Ini yang isu tu boleh pecah. Yang kedua tu boleh gabung lah. Assignment dia satu je tau. Assignment dia satu, kumpulan sahaja. Tetapi konten di dalam dia tu yang mengikut artikel yang berbeza-beza. Clear tak? Okay. Bergantung kepada teori yang artikel yang tuan-puan ambil lah. Tuan-puan gunalah. Okay. Yang keempat, kritikan anda secara keseluruhan ke atas teori berdasarkan analisis artikel yang telah dilakukan. Dan yang terakhir, rumusan. Okey. Apabila dah tuan perlu mendapatkan kelulusan saya, boleh hantar melalui email ataupun WhatsApp pun boleh. Artikel lah, jangan hantar link dekat saya, hantar artikel. Sebab saya kena make sure itu adalah artikel jurnal, bukanlah final year project, bukanlah dissertation, bukanlah thesis. Kebanyakannya ada yang tak boleh nak differentiate lagi between artikel jurnal dan juga artikel-artikel lain. Okey, perlu hantar dan memberikan nama dan teori yang dipilih kepada pensyarah sebelum meneruskan. Teori dipilih perlu diberikan pada kuliah pertama dan kedua. Okey, artikel berkenaan mestilah diterbitkan antara tahun 2014 hingga tahun 2019 sahaja. Kalau susah sangat, saya bagilah sehingga tahun 2010. Oh, Dr. Zuhairi ni boleh tahan strict juga ni. 2014, saya bagilah sampai 2010 boleh lah. Okey, laporan analisis mestilah bertaip kemas, langkau 1.5 baris, artikel berkenaan hendaklah disertakan dengan sebagai lampiran. Okey, kulit hadapan tugasan berwarna merah. Tak perlu warna merah pun tak apa, buat tulisan warna merah pun okey. Nak buat colour, buat full colour warna merah pun tak apa sebab tuan-puan bukanlah print tak payah print, hantar melalui online. Okay, tarikh akhir menyerahkan tugasan ialah pada kuliah yang keempat. Nanti saya akan sediakan platform lah. Okay, plagiarism adalah merupakan jenayah akademik yang berat. Saya perlu remind, oleh itu citation yang lengkap mesti dinyatakan kepada quotations, paraphrasing atau idea yang diambil daripada pihak atau sumber selain daripada penulis laporan sendiri. Mana gambar lecturer? Adila tak nampak gambar saya, maksudnya apa? Tak nampak muka saya? Ni gambar orang lain pula. Oh, tak nampak muka saya? Rugilah Adila tak nampak muka handsome. Pandai ambil hati semua ni. Safwan pandai juga ni. Okey, tak apa. Nanti awak nampak lah tu muka saya. Okey, kemudian peperiksaan akhir. Ni nanti kalau Dr. Zuhairi bagi dekat saya apa yang masuk nanti, insyaAllah saya akan share lah dari semasa ke semasa.
Okay, habis. Ya. Objektif dan subjektif ke atau subjektif semua? Okay. Kalau berdasarkan yang sebelum ini punya soalan final, semuanya subjektif. Oh. Nanti tolong explain semula tahu kawan-kawanku. Dan yang Saidin, nanti saya akan masukkan video ini ke dalam online learning. Kalau tak boleh masuk online learning, nanti saya email. So boleh tengok video saya dan video tuan-puan. Okay, clear sekarang ni perancangan akademik? No worries Dania. Okay. Okay, clear. Okay, kalau dah clear, kita boleh bergerak ke topik yang pertama lah. Boleh cik. Teruskan. Terima kasih. Ada yang nak take 5 nak pergi minum kopi ke? Kot ada yang nak pergi minum dulu. Puasa je. Nak masak nasi je. Alhamdulillah kalau puasa. Jangan pergi buat item pula. Kan? Manalah tahu ya. Ada yang Faris tu tak boleh nak lupa kat Faris tu. Tadi tengah bincang Nescafe Ice yang dia buat. Okay, dah bagi tahu dalam tu soalan bentuk struktur ringkas, struktur lanjut dan esei panjang. Thank you Liana. Okay. Waalaikumsalam Arif Aizat. Okay, sekarang kita masuk kepada konten chapter yang pertama. Okay, perkembangan bidang komunikasi. Okay, at the end of this topic, Naim nak present apa? Encik, untuk declare kumpulan tu bila? Secepat mungkin lah dalam selepas kelas ni nanti ke. Sebab nanti lagi lama, lagi dragging sampai last nanti dah lupa nak buat kumpulan. Tahu-tahu nanti tuan pun tak ada kumpulan. Saya risau sikit bila kelas ramai sangat orang ni. Sebab dia ada tendensi yang akan ada keciciran. So after class ni, kalau rasa nak discuss dalam WhatsApp group, just discuss. Buat satu thread. Okay, siapa nama ahli kumpulan, berapa orang. Just share dalam WhatsApp pun tak apa. So senang untuk tuan-puan refer lah. Siapa yang ada group. Minimum 4 orang, maksimum 6 orang cik boleh Boleh lah. Siapa yang dah biasa 4 orang tu. Bila nak declare, Azrul boleh declare anytime, as soon as possible. If you want to declare bila yang you rasa perlu. Okay. Siapa ni handsome tak lecturer kita? Ada juga tanya soalan ni Azman. Azman, you tak nampak handsome tak lecturer kita Adila? Azman, you tak nampak I ke apa? Okay. Individual or group boleh cancel. Apa maksud you Zulkhairi? Kalau yang individu buat individu, kalau yang group buat group. Ya Norsilah, you nak cakap apa? Angkat tangan pula tu. Group mana yang ada kuota boleh saya join tak? Group sem lepas dah berpecah. Okay, tak apa. Nanti siapa-siapa yang ada keperluan untuk cakap lah. Handsome jambang. I don't have jambang actually. Ini because of PKP Ini bukan muka sebenar. Okay. Kita boleh continue objektif. Tepi lah tu. Apa dia? Nak PM tepi lah tu. Suka jambang pula. Jangan. Oh, tak ada tanya lagi status saya kan? Status berkahwin Terus cakap. Berkahwin dan punya 2 orang anak. Kota 3 lagi. 3 kota tu. Tak cukup, tak mampu. Tak mampu keuangan, tak mampu fizikal, tak mampu batin. Semua tak mampu.
Okay, at the end of this session, tuan-puan boleh mentakrif konsep komunikasi, menjelaskan perkembangan komunikasi di Barat dan juga Malaysia, which saya akan sentuh hari ini, dan membincangkan ilmu komunikasi sebagai ilmu sains sosial. Okay. Apa tanggapan tuan-puan tentang subjek ini? Ada yang nak kongsi tak? Bila dengar teori komunikasi, sama dengan pengantar ke? Okay, apakah kelebihan kita apabila mengetahui tentang teori komunikasi? Mungkin ini dalam fikiran tuan-puan lah. Dan bagaimana mengaplikasi apa yang dipelajari ke dalam kehidupan seharian. So basically komunikasi ni tuan-puan dari kecil lagi dah berkomunikasi, dah belajar apa pengantar. Tetapi banyak kajian yang kita jalankan ialah sebenarnya berbentuk proses komunikasi. Sebagai contoh, kajian yang kebanyakan academician buat ialah tentang COVID-19 ni lah. Tanggapan saya, exam dia pening nak jawab. Exam bukan subjek ni je pening nak jawab, Iliana. Sebab essay, semua pun pening. That's why bila saya buat lecture ni sebenarnya, tuan-puan kan ada kertas untuk jot down point-point yang saya cakap untuk jadikan contoh. Kebanyakannya masalah berlaku, tuan-puan baca balik nota, faham. Tetapi tuan-puan tak tahu macam mana nak meletakkan contoh pada fakta yang ada dalam PowerPoint. Saya pun pernah jadi student, so saya faham lah apa biasanya masalah yang berlaku. Sebab itulah bila 10 markah, jawapan dia jadi 3 baris. Sebab you tak tahu apa benda yang you nak tulis. Okay? So it's very important for you to listen semasa contoh-contoh yang saya bagi. Sebab saya biasanya akan bagi baca dalam nota, kemudian saya akan terangkan apa sebenarnya yang boleh contoh yang diberi berdasarkan fakta tersebut. Okay, contoh ni kan, saya akan buat lecture tentang jangkaan tentang sesuatu keadaan. Apa yang dikatakan sebagai jangkaan? Bila kita belajar komunikasi, kita belajar benda tentang human. Human ni benda, manusia ni ialah sesuatu perkara yang boleh dijangka ataupun tidak dijangka. Sometimes we can predict, sometimes we cannot predict. Betul? Okay, kenapa kita katakan sebagai begitu? Sebab jangkaan itu ialah berdasarkan kita punya pemahaman tentang sesuatu perkara, interpretation. Okay. Yang kedua, membuat perancangan bagi memastikan sesuatu proses lebih teratur. Okay, sebab bila kata komunikasi, setiap perkara yang perlu dihasilkan oleh sesebuah organisasi, contohnya corporate communication, perlu ada perancangan. And then, adakah anda bersedia untuk menghadapi sesuatu situasi? Contohnya, sekarang lah. Kalau kita kata dulu komunikasi hanya berlaku secara face to face. Sekarang tak semestinya kita berlaku face to face. Through digital, through medium, sistem pun kita boleh komunikasi. Teaching and learning perlu berjalan juga. Itulah dikatakan sebagai kita menghadapi sesuatu situasi dan bersedia untuk menghadapi sebarang perubahan. Okey. Takrifan ataupun definisi komunikasi. Banyak sebenarnya takrifan, banyak definisi komunikasi yang kita boleh faham tentang teori komunikasi ini. Tetapi di dalam topik ini, antara perkara yang biasa kita terangkan tentang takrif ataupun definisi dia, yang pertama, definisi komunikasi adalah sesuatu perkara yang sangat luas, general. Daripada tahun 19, sebenarnya kalau you belajar pengantar komunikasi itu daripada tahun 1940-an, sudah ada penyelidikan tentang komunikasi kan. Wilbur Schramm, masih ingat ke SMCR? S tu apa? M tu apa? C tu apa? R tu apa? Itu model asas komunikasi. Ingat lagi tak? SMCR. S tu Dah tak ingat rasanya. dah tak ingat dah. S tu source, sumber kan? Pernah dengar sumber? M tu message atau medium. Message. Okay, atau medium. Receive. C tu apa? Receive. Itu Channel. contact. Channel. Ya betul. Channel. Kita ada channel. Receive. Lepas tu yang keempat, R tu receiver. Receiver. Penerima. Itulah kita katakan model asas komunikasi.
oleh Wilbur Schramm. MCR. Ya, SMCR. So sekarang ni tuan-puan belajar tentang yang lebih mendalam tentang sesuatu model di dalam komunikasi itu. Okey, contoh tahun 57, proses menghubungkan bahagian terasing di dunia, gambaran komunikasi kepada umum. Okay, komunikasi adalah kaedah menghantar mesej tentera, arahan menggunakan telefon, telegraf, radio yang guna walkie-talkie, kurier. Okay, dan gambaran komunikasi sangat terhad pada waktu itu. Tujuan dia adalah berkenaan untuk menyatakan dengan jelas tujuan niat komunikator ataupun tidak. Miller 1966, komunikasi adalah situasi di mana sumber memancarkan mesej kepada penerima dengan secara sedar bertujuan mempengaruhi proses. Maksudnya, apa yang kita sampaikan tu kita sedar dan penerima sedar. Macam saya buat sekarang ni, mungkin ada yang ada di dalam ini online yang still lagi bersama saya. Mungkin ada yang online lepas tu tak tahu pergi mana kan. So macam-macam lah kita boleh definisikan sebagai komunikasi ini secara sedar itu. Kemudian proses mewujudkan persamaan di antara dua individu untuk membentuk kefahaman yang sama. Okey. Kemudian kita ada pertimbangan normatif. Definisi komunikasi mempunyai kenyataan yang menyebut tentang kejayaan atau ketepatan proses komunikasi. Contoh, Hobben tahun 1994, komunikasi adalah pertukaran secara verbal sesuatu idea dan pandangan. Verbal tu maksudnya kena ada percakapan. Non-verbal, more on body gestures. Normatif tu apa? Normatif ialah pertimbangan yang kita buat berdasarkan keperluan semasa. Kan kalau PM kita kata new normal baru kan, dia normal itu ialah benda yang sedang berlaku dan kita perlu memahami situasi. Itu dikatakan sebagai normatif. Okay, that's why lah Hobben cakap sesuatu pertukaran secara verbal, sesuatu idea dan juga pandangan. Kerana tentang sesuatu situasi lah biasanya kita akan hasilkan idea dan juga pandangan. Okay. Kemudian komunikasi adalah proses pemancaran maklumat untuk menyampaikan maklumat kepada sesuatu keadaan. Okay. Okay, kesimpulan bagi yang pertama ni pengenalan dia, wujud perbezaan di antara pandangan para sarjana tentang apa yang dimaksudkan dengan komunikasi sebab dia sangat luas. Dia sangat wide in terms of definition. And pandangan yang berbeza ini disebut sebagai school of thought. Kenapa school of thought berbeza-beza? US lain pemahaman dia tentang communication, UK lain. That's why lah pensyarah-pensyarah yang tahun 70-an, 80-an banyak yang menyambung pelajaran di luar negara, belajar tentang komunikasi ini, balik ke Malaysia dia mempunyai aliran-aliran yang berbeza. Tetapi still lagi tentang komunikasi. Yang berbeza ini membuatkan para penyelidik bertanya tentang soalan-soalan yang berbeza dan membuat penyelidikan yang berlainan. Sebab tu dalam bidang komunikasi sendiri pun ada banyak cabang. Dalam UiTM kita ada 9 program yang berbeza di bawah Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media. Yang pertama, komunikasi kita pecahkan sebagai journalism, kewartawanan. Yang kedua, perhubungan awam, juga komunikasi. Saya di bawah bidang itu, perhubungan awam. Dan yang ketiga, kita ada bidang penyiaran, broadcasting. Pun kita kategorikan sebagai komunikasi. Yang keempat, kita namakan sebagai pengiklanan, advertising. Iklan-iklan dekat TV, iklan dekat billboard, iklan dekat online. Itu pun sebagai satu proses komunikasi. Yang keempat, advertising, broadcasting. Yang kelima, kita ada penerbitan. Penerbitan buku, majalah, belajar dekat pengantar kan, medium-medium komunikasi itu. Kenapa wujudnya karang kraft, kenapa dulu orang suka majalah, sekarang orang tak baca majalah, kenapa newspaper sekarang ditutup, utusan dah tak ada bajet, okay? Dan nobody read printed newspaper. Itu salah satu komunikasi. Yang keenam, kita ada interpersonal communication. Yang ketujuh, kita ada komunikasi latihan ataupun instructional communication. Macam mana instruct orang, itu pun komunikasi. Yang ke-8, kita ada polisi and juga pengurusan komunikasi.
Yang ke-9, new media, benda-benda yang berkaitan dengan social media, digital media, itu kita kata sebagai new media communication. You nampak tak? Nama komunikasi, pengajian media, tetapi ada 9 cabang yang berbeza-beza dan berbagai-bagai perkara lagi kajian-kajian yang dibuat berdasarkan cabang-cabang tersebut. Okay, oleh itu definisi komunikasi perlu dinilai berdasarkan setakat mana para penyelidik dapat mencapai tujuan pendidikan mereka dan menjawab persoalan-persoalan yang timbul. Okey. Aktiviti 1, anda dikehendaki mencari satu definisi komunikasi yang telah dinyatakan oleh para sarjana yang ke atas tadi tu dan huraikan tahap definisi komunikasi yang dinyatakan oleh para sarjana komunikasi tersebut. Okay, saya dah create satu chat di online learning. Nanti tuan-puan boleh visit online learning bila-bila masa selepas kelas ni untuk kita buat perbincangan di situ. Itu saya ada bagi link. Mungkin kalau tak boleh masuk pun nanti boleh masuk ke dalam portal online learning masing-masing lah. Okay.